Setelah 6 tahun berlalu, hari ini Banda Aceh semakin pesat membangun melihatkan prasarana yang ada sekarang sukar untuk mempercayai bahawa pada tanggal 26 Disember 2004, kota ini pernah hancur, yakni luluh lantak di amuk badai tsunami. Kini jalan raya di Banda Aceh dipenuhi dengan pelbagai jenis kenderaan, kereta, bas, truk dan juga beca. Ombak besar yang berpunca daripada gempa bumi di dasar Lautan Hindi yang berukuran 9 magnitude kemudiannya bergerak menuju kawasan pantai barat Aceh, Aceh Selatan, Aceh Besar, Sumatera Indonesia, Malaysia, Thailand, Nicobar, Sri Lanka, India, Somalia dan juga Ethiopia. Kedudukan gempa yang berdekatan dengan Nanggur Aceh Darussalam telah mengorbankan hampir 250,000 orang dan lebih 500,000 orang kehilangan tempat tinggal. Peristiwa tsunami adalah contoh paling tepat mengandungi iktibar-iktibar berguna. Ia mirip dengan contoh-contoh yang diceritakan oleh Al-Quran sendiri. Kerana itulah, kita mustahak mengambil peringatan dan pengajaran daripadanya. Kita amatlah bersimpati dengan mangsa-mangsa tsunami. Di samping itu, kita juga tidak lupa bersyukur kerana terlepas daripadanya. Sebagai jiran dan rakan, kita turut mendoakan semoga mereka sentiasa dikurniakan perlindungan dan kesejahteraan. Beta telah pun memperkenankan penubuhan tabung mangsa tsunami supaya rakyat dan penduduk negara ini dapat sama-sama menyumbang dan menderma. Di samping itu, usaha yang berbagai-bagai juga akan turut melengkapkan lagi bantuan kemanusiaan ini daripada pihak kerajaan maupun orang ramai. Rakyat Brunei Darussalam yang prihatin dengan kesengsaraan yang dialami oleh penduduk Aceh terus menghulurkan bantuan. Selain itu, pihak Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah melancarkan inisiatif menghantar bantuan kemanusiaan ke Banda Aceh, khususnya kawasan yang teruk terjejas dilanda tsunami. Bantuan tersebut melibatkan sukarelawan yang terdiri daripada para doktor, jururawat dan tenaga kerja di bidang perubatan dan kesihatan dari Kementerian Kesihatan dan juga para anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Sebagai rakyat negara ini, kita semestinya berbangga kerana mempunyai seorang raja yang berhati mulia dan prihatin terhadap kesengsaraan orang lain yang ditimpa musibah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan berangkat ke Aceh bagi meninjau sendiri kesan-kesan bencana gempa bumi dan badai tsunami yang melanda provinsi yang juga dikenali dengan Serambi Mekah itu. Antara tempat yang Baginda lawati adalah Banda Aceh, Topeng Rambut, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dan Sabang di Pulau W. Di samping melawat kawasan-kawasan yang teruk terjajas, Baginda juga disembahkan dengan taklimat oleh ketua-ketua kontingen negara Brunei Darussalam dan seterusnya beramah mesra bersama anggota-anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, pegawai dan kekitangan Kementerian Kesihatan serta pegawai-pegawai dari Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang didatangkan khas ke provinsi tersebut. Jadi kita melihat kawasan tepian Rambut yang di mana Kebawah Duli telah
berangkat ke sana dan bersama dengan penduduk-penduduk yang Kebuah Duli telah menemui dan mereka sempat berjunjung ziarah kepada Kebuah Duli. Jadi mereka ini kembali ke kampung halaman mereka bersama berbaur semula dengan masyarakat asal mereka, dan di sana kita bangunkan masjid untuk kegunaan bersama. Kita bangunkan juga bantuan untuk sekolah di sana. Jadi masjid inilah dibangunkan dengan dana yang terkumpul yang diselaraskan oleh yayasan, dan alhamdulillah sebagai kenang-kenangan keberangkatan Kebuah Duli ke kawasan tersebut, penduduk di sana meminta yayasan untuk menyampaikan hasrat mereka supaya masjid itu dinamakan Masjid Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Fasa pertama bantuan kemanusiaan inisiatif yayasan iaitu penghantaran bantuan pasukan perubatan dan pembahagian makanan, pakaian dan peralatan-peralatan lain yang diperlukan telah berjaya disempurnakan dalam 2 peringkat. Dalam fasa pertama, sebanyak RM96,243.30 telah digunakan khusus bagi pembelian ubat-ubatan, kelengkapan perubatan bagi mangsa kejadian tsunami. Manakala penghantaran barangan makanan serta pakaian yang beratnya 35 tan sumbangan dari masyarakat Brunei telah disediakan oleh syarikat penerbangan Diraja Brunei secara percuma sebanyak 2 kali. Projek ini mengambil masa 3 minggu bermula pada 14 Januari 2005 hingga 3 Februari 2005. Jadi dalam masa beberapa hari itu, selain daripada barangan itu masih ada di lapangan terbang, juga sempat dipindahkan ke kawasan di sebuah pesantren ini. Dari sanalah sukarelawan termasuk saya bergerak. Sukarelawan itu berpecah, kami bergerak dalam dua gerakan. Kami sendiri tidak mengetahui secara pasti mana yang patut diutamakan, kerana hampir ke semua keadaan pada masa itu melihat Banda Aceh itu penuh dengan kemah-kemah, tempat disebutkannya pengungsi-pengungsi, iaitu mangsa-mangsa yang selamat dan tinggal di dalam kemah-kemah. Semua rata-rata adalah kemah. Jadi kami secara gerak hati saja memikirkan, okey, kita satu pasukan kemari, satu pasukan kemari. Jadi dalam masa keadaan itulah kami melihat betapa mangsa-mangsa ini, pengungsi-pengungsi ini cukup sabar. Dalam keadaan sedemikian itu, mereka cukup sabar dan menerima keadaan dengan tabah. Pada 21 hari bulan Januari 2006, satu memorandum persepahaman di antara Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang diwakili oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setiausaha Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman selaku pengurusi lembaga pengarah yayasan pada masa itu, manakala pihak Nanggro Aceh Darussalam pula diwakili oleh pemangku Governor Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Dr. Insinyur Mustafa Abu Bakar MSI. Kawasan seluas 4 hektar telah disediakan untuk pembinaan sebuah pesantren, 2 blok asrama bagi kediaman pelajar yang boleh menampung 80 pelajar perempuan dan 80 pelajar lelaki. Ia dilengkapi dengan Dewan Serbaguna, Dewan Makan, Dewan Pentadbiran, 4 bilik darjah dan pusat kesihatan masyarakat, yakni Puskesmas.
Dalam lawatan kami baru-baru ini bersama rombongan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bagi mengakhiri projek inisiatif bantuan kemanusiaan Brunei untuk mangsa gempa bumi dan badai tsunami di Nanggro Aceh Darussalam, Republik Indonesia, misi rombongan yang diketuai oleh Datuk Paduka Haji Ali Hashim bin Haji Daud, pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ini adalah untuk menyampaikan baki berjumlah RM164,758.55 kepada dua buah pesantren, iaitu Uswatun Hasanah dan Dayah Riyadus Salihin. Wang ini merupakan baki pakej bantuan yang berjumlah RM2,475,888.61. Pada sebelah pagi, kami berkunjung ke pesantren Uswatun Hasanah yang terletak di pinggir Banda Aceh untuk menyampaikan RM100,000 Brunei. Majlis kemudiannya diteruskan dengan penandatanganan memorandum persepahaman di antara Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah yang diwakili oleh Datuk Paduka Haji Ali Hashim dan Dr. H. Sopian M. Saleh, Sarjana Hukum, Ketua Yayasan Uswatun Hasanah, Desa Kajuhu, Kecamatan Baitus Salam, Kabupaten Aceh Besar, Nanggro Aceh Darussalam. Hasrat pihak Yayasan Uswatun Hasanah untuk membina sebuah asrama bagi menempatkan pelajar lelaki dan wanita akan terlaksana dan sekaligus membangun generasi muda untuk berakhlakul karimah. Karena inilah sebagai salah satu bentuk amaliyah kita dalam rangka mempersiapkan bekal kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga bekal kita untuk generasi muda yang akan datang. Karena generasi muda akan datang perlu kepada pendidikan yang baik, pendidikan yang bagus, pendidikan yang bermutu dalam rangka membina keimanan dan ketakwaan serta ilmu pengetahuan bagi para generasi muda kita yang akan datang. Di sebelah petang pula, rombongan yayasan bertandang ke Dayah Riyadus Salihin untuk menyampaikan wang sumbangan sebanyak RM64,758.55. Majlis diselajurkan dengan satu memorandum persepahaman di antara Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah yang diwakili oleh Datuk Paduka Haji Ali Hashim dan Tengku Tajuddin Tengku Daud, Ketua Dayah Riyadus Salihin, Nanggro Aceh Darussalam. Walaupun penduduk Aceh ditimpa musibah yang sangat dahsyat pada 26 Disember 2004, namun begitu, di sebalik kejadian tersebut, mungkin ada hikmah tersendiri yang hanya diketahui oleh Yang Maha Berkuasa. Kita ingin membangun asrama untuk santri di sini, juga tempat wudhu, ya, bila memungkinkan juga rumah guru, beserta ruang makan. Itu yang kita rencanakan bila dana cukup. Jadi ini semuanya untuk kesejahteraan santri. Kita sudah berusahakan sedemikian, ya, bagaimana untuk memajukan daya ini ke depan. Perjalanan dari Banda Aceh ke Masjid Baitur Rahim Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Dusun Tupin Rambut mengambil masa 5 hingga 6 jam, walaupun jaraknya hanya 154 km. Namun rombongan kami terpaksa menyeberangi 2 batang sungai di Desa Alumi dan Desa Kuala Unga dengan menggunakan feri kayu yang sudah usang serta melintasi sebahagian jalan tanah kuning yang berlopak.
Menariknya, setiap kenderaan yang menggunakan khidmat feri di sini hanya dikenakan Rp20,000, lebih kurang RM3 Brunei. Walaupun perjalanan agak ekstrim dan memenatkan, namun bagi pengunjung yang baru pertama kali berada di sini, pastinya akan terpukau dengan keindahan alam Nanggro Aceh Darussalam yang berlatar belakangkan bukit dan gunung, serta hamparan pantai yang menghadap Lautan Hindi. Masjid Baitur Rahim Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah yang terletak di Dusun Tupen Rambut, Desa Ladang Baru, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, semakin dikenali ramai, malah terus bertambah makmur dengan aktivitas keagamaan. Atas perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, sebuah masjid dibangun atas nama Baginda. Masjid Baitur Rahim Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah mula dibina pada 4 September 2007 dalam fasa kedua projek inisiatif yayasan dan mula digunakan pada 25 September 2008. Masjid ini boleh menampung 500 jemaah. Sebuah sekolah dan asrama juga dibina di sini dengan menelan belanja RM381,966.60. Masjid Baitur Rahim Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah merupakan mercu tanda kemajuan agama Islam di Tupen Rambut, Desa Ladang Baru, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Maka kami di sini masalah salat Jumat, salat maghrib, ataupun salat zuhur, semuanya ada kemajuan di sini. Pokoknya beginilah nampaknya waktu salat ini kadang-kadang walaupun nggak ada bapak di sini, walaupun nggak lebih, kurang nggak ada. Pokoknya ada kemajuan. Insya Allah senang sekali ya orang di sini di Panga ini untuk masalah menerima bantuan dari Brunei Darussalam. Aktivitas beribadah di Kecamatan Panga ini hanya ada di tempat yang darurat. Tetapi insya Allah selama ini aktivitas dalam beragama insya Allah telah berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan dalam agama itu. Karena tempat pelaksanaannya ibadah, tempat melaksanakan musyawarah dan sebagainya sudah ada wadahnya, tempatnya yang tertampung insya Allah. Rombongan kami kemudiannya berkunjung ke pesantren Desa Ladang Baru, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Di sini kami disambut oleh penduduk setempat dengan upacara Pusizok. Upacara ini merupakan adat orang Aceh ketika meraihkan tetamu istimewa. Setelah berselawat, pimpinan upacara mengamburi daun pandan dan bunga dan kemudiannya merinjis air mawar kepada para tamu. Sebelum beredar, kami disajikan dengan nasi pulut kuning dan sarikaya. Walaupun kami hanya berkunjung di sini lebih kurang 1,5 jam, namun sikap ramah serta keikhlasan mereka membuatkan masa begitu cepat berlalu.
Terletak lebih kurang 15 km daripada Banda Aceh, perjalanan menuju desa yang pernah hancur dirempuh oleh badai tsunami ini mengambil masa 40 minit. Setelah 6 tahun berlalu, kini desa Mampelam berubah wajah. Kelihatan kawasan yang dikenali dengan perkampungan Brunei ini semakin ramai penghuninya. Projek yang telah siap sepenuhnya di desa ini adalah sebanyak 70 unit rumah, pusat kesihatan masyarakat, sebuah kompleks pesantren, sebuah masjid dan sebuah kompleks panti asuhan dengan jumlah keseluruhan RM1,832,918.16. Masjid Brunei Darussalam yang terletak di atas bukit ini boleh menampung sehingga 1,000 jemaah dalam satu masa. Reka bentuk masjid mempunyai persamaan dengan Masjid Kampung Katim Mahar ini bernilai lebih suku juta ringgit Brunei dan telah siap dibina pada bulan September 2006. Sebahagian daripada kelengkapan dan hiasan dalam masjid ini disumbangkan oleh individu tertentu seperti lampu cenderia yang menerangi ruangan tengah masjid, hamparan sejarah berwarna hijau serta rekaan dalaman masjid menambah ceriakan Masjid Desa Mampelam yang menjadi kebanggaan penduduk setempat. Orang-orang Aceh memang terkenal sebagai bangsa yang kuat berugama, tabah dan berani. Menyaksikan penduduk di desa ini bersembahyang Jumat memaparkan kecekalan dan kebersamaan mereka dalam sama-sama menyongsong kehidupan pada masa depan. Hadis qudsi Rasulullah berkata, ada 7 hal, ada 7 sikap yang harus setiap manusia yang mukmin yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mengucapkan ribuan terima kasih dikarenakan dengan tempat yang mereka telah membangun ini yang miliaran, kami telah berbuat banyak. Yang pertama kali kami telah punya satu tempat untuk beribadah, yaitu ibadah 5 waktu, yaitu salat berjamaah. Kemudian juga kami telah melakukan salat Jumat, juga kami mengadakan salat Aid, juga kami mengadakan di sini yaitu majlis ta'lim, juga kami mengadakan di masjid yaitu Dalail Khairat, juga kami mengadakan di masjid yaitu pengajian anak-anak TPA. Dengan yaitu untuk aktivitas yang ada di masjid ini. Kunjungan kami ke Nagor Aceh Darussalam telah meninggalkan kenangan yang manis, keindahan alam semula jadi, keramahan serta ketabahan penduduk pastinya akan menjadi catatan memori yang sukar untuk dilupakan.
la jasmani. Assalamualaikum ulun laku